makcik ambil kertas yang dia kirim tu, lukisan yang dia kirim tu, makcik tampal-tampal di dinding rumah makcik lah. Banyak ke Pak Imam tanya? Dia kata banyak jugalah. Assalamualaikum, apa khabar belaka? Lama kita tak jumpa. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Apa khabar belaka? Apa khabar? Assalamualaikum. Apa khabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Lama kita tak jumpa. Ni. Ada seorang tua, ibu tua. Dia mengemis di depan masjid lah. Depan sebuah masjid. Jadi keadaan dia tu diperhatikan oleh Pak Imam. Lalu Pak Imam datang jumpa dengan ibu tua ini, tak bertanya khabar lah. Dulu rasanya makcik tidak menjadi pengemis, dan saya kenal makcik, saya tahu makcik, suami makcik selalu dulu datang ke masjid. Tapi sekarang dah tak nampak suami makcik. Tiba-tiba makcik pula datang mengemis. Jadi makcik tu bagi tahu kepada Pak Imam ni bahawa dia kematian suaminya dalam setahun 2 tahun yang lalu lah. Dan dia memang ada seorang anak. Anak dia lah yang anak lelaki dia. Allah, kacang hati. Anak lelaki dia yang menyara hidup dia lah, membantu apa semua, bagi duit kerja apa semua. Tetapi sejak akhir-akhir ni, dalam setahun kebelakangan ini, anak dia telah pergi meninggalkan ibu ni ke luar negara untuk mencari kerja yang lebih baik. Itu cerita makcik tu. Jadi makcik, Pak Imam ni tanya, anak makcik tak kirim duit ke? Dia kata duit tu tak ada lah kok. Tapi dia kata setiap bulan makcik terima surat, satu sampul. Dia kata ada keping-keping kertas lukisan yang berwarna-warni gitu. Jadi makcik, untuk hilangkan rasa rindu makcik kepada anak makcik ambil kertas yang dia kirim tu, lukisan yang dia kirim tu, makcik tampal-tampal di dinding rumah makcik lah. Banyak ke Pak Imam tanya? Dia kata banyak jugalah. Sebulan sekali, maknanya dekat 8 bulan dah anak makcik pergi luar negara. Oh, dia kata boleh tak makcik, kalau saya nak kita tengok lukisan tu, mana tahu saya boleh jual ke, dapat dapat membantu menampung kehidupan makcik lah. Jadi makcik ni bagilah kepada Pak Imam ni untuk pergi tengok lukisan yang dikirim oleh anak dia yang berada di luar negara sana. Bila Pak Imam ni tengok, terkejut. Lukisan tu sebenarnya bukan lukisan, tetapi adalah keping-keping kertas duit dolar. Makcik ni tak kenal duit dolar, dia kenal duit riyal, duit ringgit. Jadi sekeping tu $1,000. Ada 8 keping, makna kata $8,000. $8,000 ni kali ngepak, 8 kali 4, oh 9 juta lebih lah duit Malaysia kita. Banyak lah makna ceritanya. Jadi Pak Imam ni ambil duit tu, pergi tukar di bank apa semua, dapat duit ringgit, bagi kepada makcik ni. Dan makcik tu tidak lagi mengemis, dan kerana dia dah ada duit. Dan setiap bulan lepas tu dia tukarlah, baru dia tahu kata dia ada duit, anak dia kirim duit. Begitulah tuan-tuan, sahabat-sahabat kita, dengan kehidupan kita ini. Kita sering mengemis mencari cara hidup yang benar. Pergi sana menghala ke hilir, ke hulu, ke hilir, ke utara, ke barat untuk mencari kehidupan. Tanpa kita sedari bahawa di rumah kita tu ada dah cara hidup yang sebenar, iaitu ada panduan hidup Al-Quran. Tapi malangnya Al-Quran ni kita tepek dinding, buat hiasan, lukisan cantik-cantik, letak hadza min fadli rabbi, lepas tu simpan dalam almari, tanpa kita tahu bahawa itulah pedoman hidup kita. Sebagaimana makcik tadi nak melangsungkan kehidupannya, dia tak tahu, dia terpaksa mengemis. Sedangkan di rumah dia bertepek-tepek duit. Itulah kita. Jadi sempena dengan bulan Ramadan ni, ambillah Al-Quran tu. Bukan suruh pergi jual Quran dapat duit, tapi hayati, baca, faham, supaya kita tidak mengemis lagi dalam kehidupan ini. Duk cari cara hidup barat, duk cari cara hidup K-pop, duk cari cara hidup Korea, duk cari cara hidup Jepun, pandang ke timur, pandang ke barat.
sedangkan kita tak pandang pun kepada Al-Quran. Al-Quran yang Allah ni, dia bila dia hantar kita ke dunia ni, dia tidak hantar tangan kosong. Dia tidak hantar gitu walaupun kita nampak keluar kita daripada perut ibu tu telanjang bogel, tetapi Allah dah sediakan cara hidup, panduan cara hidup yang benar. Suruh ambil Al-Quran ni menjadi teman setia kita, untuk menjadi pedoman kepada kita. Bukan Al-Quran ni hanya untuk dibaca, dilagukan, dibuat perhiasan, disimpan di dalam almari, beli mahal sekali, beli Al-Quran Turki, tulis dengan emas, tetapi kita tak faham apa maksud kalam Allah, kalam Tuhan yang menciptakan kita ini. Nak suruh kita ambil panduan untuk kita hidup sebagai hidayah, sebagai petunjuk untuk kita nak sampai ke destinasi kita yang sebenar. Jadi itulah pengajaran, mungkin ianya satu pengajaran. Saya ambil cerita ni pun daripada rakan-rakan. Semalam saya duduk baca-baca WhatsApp, terbacalah cerita ni. Saya kata menarik kalau kita dapat kongsi dengan sahabat-sahabat kita. Jadi kita jumpa semula. Wassalamualaikum. Dan silah ialah sambung. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.